بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا ويفقهوا أقوالنا. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Baiklah, hari ini hadirnya saya pada hari ini bukanlah untuk semata-mata untuk menaikkan muka sahaja, tetapi juga untuk membahaskan tema yang telah diberikan kepada kumpulan kami, yaitu Islam adalah satu cara hidup. Baiklah, sebelum kita membahaskan mengenai topik ini dengan lebih lanjut, maka eloklah kita berkenal-kenalan, saling berkenal-kenalan antara satu sama lain dahulu. Tak kenal maka kita ta'aruf. Kita ta'aruf maka kita cinta. Kita cinta maka kita bahagia. Okey, baiklah, saya selaku jaga paling handsome pada hari ini di kumpulan ini, MC moderator pada malam ini Muhammad Arif Afendi bin Selopong, dan kita juga mempunyai dua orang panel yang hebat-hebat belaka dan handsome-handsome yang tak kalah handsome juga. Yang pertama, panel yang pertama adalah Pio, pencetus Ummah Amirul Ikhwan bin Tamin yang berusia 20 tahun. Sekarang masih juga Pio, belum bersara lagi dan masih single. Jika berminat boleh PM tepi. Dan seterusnya kita ada Dai Mustaqim bin Suhardi yang juga sekarang adalah Insta famous yang masih menjalankan kegiatan dakwah-dakwah beliau. Baiklah, kita sambung kepada topik kita malam ini, iaitu Islam adalah satu cara hidup. Baiklah, seperti yang kita tahu, Islam adalah agama-agama yang paling banyak dan majoriti di dunia ini. Jadi tidak asinglah bagi kita untuk mendengar Islam di mana-mana. Tetapi adakah Islam itu adakah Islam itu digunakan sebagai cara hidup yang benar? Walaupun di kalangan kita, di masyarakat negara kita, iaitu Malaysia pada masa kini, tidak mustahil Islam itu disalahgunakan sebagai cara hidup. Dan ada juga yang menggunakan Islam sebagai cara hidup untuk menggunakan ia perkara ke arah kejahatan, ataupun menggunakan nama Islam sebut sebagai teroris untuk untuk melakukan perkara kejahatan pada masa ini di negara ini, menggunakan nama Islam itu sendiri sebagai pelindung mereka untuk berbuat kejahatan. Okey, baiklah. Kita pergi kepada panel kita yang pertama, Pio Amirul Ikhwan. Saya ada soalan untuk panel kita. Baiklah, Pio. Soalan yang pertama adalah, sejauh manakah kekukuhan dan keteguhan akidah pada masyarakat Muslim, terutamanya di kalangan remaja pada masa kini? Sejauh manakah kekukuhan dan keteguhan akidah pada masyarakat Muslim, terutamanya dalam kalangan remaja pada masa kini? Dipersilakan untuk membahaskan topik anda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Soalan yang diberikan, bagaimanakah keteguhan akidah untuk Muslim pada zaman kini? Alhamdulillah, seperti yang kita tahu, akidah ni memainkan peranan yang sangat penting dalam agama Islam ini. Akidah ini juga merupakan salah satu daripada benteng kepada umat Islam untuk kekal dalam agama Islam itu sendiri, untuk sentiasa percaya kepada agama Islam itu sendiri. Akidah ini juga diibaratkan sebagai benteng untuk kita tidak lari jauh daripada agama Islam itu. Sesungguhnya akidah ini merupakan salah satu daripada perkara-perkara yang utamalah untuk kita sebagai seorang agama Islam kan.
dan keteguhan akidah untuk remaja pada zaman kini, ada ramai yang masih berpegang teguh kepada akidah Islam ini. Tetapi terdapat segelintir daripada remaja yang kurang keteguhan akidah Islamnya. Seperti mana contoh ramai remaja-remaja zaman sekarang ini melakukan suatu maksiat, iaitu zina. Zina ini ramai yang membuatnya, sehingga dia hampir berleluasa di seluruh, kalau di Malaysia ini di seluruh negeri. Hampir ada semua yang sekurang-kurangnya satu kes zina. Dan ianya bukannya berlaku, tapi untuk pengetahuan itu sebelum berlakunya COVID-19. Alhamdulillah COVID-19 ini sedikit sebanyak mengurangkan kes zina ini, dan itu perkara bagus. Jadi COVID-19 ini kita boleh ambil kebaikannya, boleh ambil keburukannya daripada situ kan. Lepas tu berbalik kepada topik kita tadi, zina. Kalau sebelum COVID ini memang hampir setiap bulan akan ada kes-kes zina ni kan. Jadi ini bermaksud remaja zaman sekarang ini, ada beberapa segelintir tersebut tidak meneguhkan akidahnya. Oleh sebab itulah mereka mudah terpesong dengan ajaran-ajaran, kalau saya kata ajaran barat lah, boleh diibaratkan. Sebab mereka ini jugalah yang tidak mengamalkan agama Islam ini, kerana mereka bukan Islam kan. Jadi mereka membuat ikut suka mereka saja. Macam itulah, seks bebas. Lepas tu kadang-kadang ada yang membawa kepada mengandung seorang perempuan itu. Dan apa remaja ini buat? Remaja ini lari daripada tanggungjawab mereka. Malu untuk menjumpa kembali kepada perempuan yang mereka telah berzina itu. Dan seterusnya pula, perempuan tersebut mengambil keputusan untuk tidak bertanggungjawab juga, dan akhirnya membuang bayi tersebut. Jadi ini bermakna keteguhan akidah mereka kurang. Kalau buat zina itu sudah teruk, ini kan lagi membuang bayi, membuang darah daging kita sendiri daripada badan kita. Jadi di situ nampaklah bahawa keteguhan akidah dalam remaja ini semakin kurang. Tetapi kita boleh cuba untuk menaikkan kembali keteguhan akidah mereka dengan memberikan ceramah seperti ini. Dan juga memberikan, mungkin menyuruh mereka untuk mengikut forum-forum yang berkaitan agama Islam, dan juga mungkin boleh menasihati mereka untuk pergi ke surau dan mendengar ceramah sekali-sekala. Tidak semestinya setiap hari, tapi mungkin boleh 2-3 hari bolehlah sekali mereka datang ke surau untuk mendengar ceramah. Kerana manusia ini sifatnya pelupa. Pelupa ni maksudnya mungkin kita dengar hari ini, esok kita boleh lupa sudah. Jadi kita kena sentiasa mengingatilah manusia ni. Terutamanya remaja. Remaja ini memang selalu banyaklah kes mereka. Sebab mereka ini masih ada yang remaja tapi masih belum matang, dan mungkin masih belum belajar lagi sepenuhnya agama Islam ini. Jadi mereka sangat terpesong, sangat mudah. Macam sepertinya contoh-contoh tu yang melakukan, ada budak jugalah, budak yang di bawah umur melakukan benda yang tidak senonoh kepada ibunya sendiri. Hal ini demikian juga kerana mungkin daripada internet sendiri. Mungkin daripada telefon. Tahulah kan, telefon pada zaman sekarang ini dipanggil telefon pintar. Bukannya sebab mereka yang pintar. Sebab telefon itu yang pintar. Telefon itu boleh digunakan dengan hujung jari saja.
hujung jari kita boleh mencari benda-benda yang baik, dan apabila ada benda yang baik, mesti ada benda yang tidak baik juga. Jadi, di situ kita boleh nampaklah, kita boleh simpulkan bahawa telefon ini membawa kepada perkara yang baik dan tidak baik dalam masa yang sama. Kita boleh membaca Quran dalam telefon, tetapi kita juga boleh mencari benda-benda lucah dalam telefon. Jadi disebabkan itulah akidah pada zaman sekarang ini, terutamanya pada remaja, semakin lama semakin kurang. Jadi insya-Allah lah kita boleh mencuba untuk memperbaiki diri mereka, dan selain memperbaiki diri mereka, kita juga boleh memperbaiki diri kita sendiri ini. Kita juga boleh mengikuti ceramah-ceramah juga. Sebab kita ni pun, biarpun kita seorang ustaz, kita bukan malaikat. Kita kena ingat satu perkara itulah kan. Biarpun kita ni ustaz, biarpun kita ni ilmu tinggi, tapi kita bukan juga malaikat, kita bukan juga rasul. Kita masih membuat kesalahan, masih membuat kesilapan. Jadi insya-Allah semua manusia pun tidak ada juga yang sempurna. Jadi sama-samalah kita memperbaiki diri kita agar kita menjadi yang terbaik, dan insya-Allah masuk ke syurga dan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada Baiklah. Tuan Moderator. Terima kasih kepada panel pertama kita, PU Amirul Ikhwan Mintamin sementara tadi, kerana beliau telah memberikan pendapat dan menjelaskan mengenai pendapat beliau mengenai akidah pada zaman kini, terutamanya dalam kalangan remaja. Seperti yang kita tahu, apa yang dibahaskan oleh PU sebentar tadi mengenai akidah, ada juga yang teguh, ada juga yang tidak teguh. Namun segelintir yang tidak teguh ini mampu mempengaruhi sebahagian besar yang teguh imannya. Sebagai contoh, zina. Contoh zina yang telah PU sebentar tadi jelaskan. Zina antara ibu dan anak. Masya Allah, subhanallah, Allahu Akbar. Itu adalah perbuatan-perbuatan yang sangat dicela antara ibu kandung dan anak kandung Allah. Ini bertuhankan hawa nafsu semata-mata. Walaupun Islam, tetapi mereka tidak mempraktikkan Islam itu sendiri. Kemudian terdapat juga telefon pintar pada zaman kini yang boleh digunakan untuk mencari maklumat, namun juga boleh digunakan untuk mencari bahan-bahan yang tidak baik seperti video-video pornografi dan sebagainya. Itu adalah salah satu yang melambangkan akidah kita pada masa ini. Walaupun kita ustaz tapi kita bukan malaikat. Kita tetap manusia. Sedangkan Nabi pun pernah buat silap, apatah lagi kita. Kita adalah umat manusia biasa, kita hendaklah bermuhasabah diri. Jadi pertimbangkanlah apa yang kita telah buat pada masa ini. Adakah akidah kita masih teguh? Adakah akidah kita telah terhakis? Ataupun adakah akidah kita masih tetap sama? Jadi tepuk dada, tanya iman, tanya selera, tanya diri. Baiklah, seterusnya kita teruskan dengan panel kedua, iaitu Da'i Mustaqim bin Suhardi. Okey, baiklah. Da'i, di sini ada soalan yang pertama untuk anda mengenai Islam satu cara hidup juga, iaitu adab. Baiklah, pada pendapat Da'i, bagaimanakah Islam itu sendiri dikatakan sebagai agama yang mengajarkan adab kepada umatnya? Bagaimanakah Islam itu sendiri dikatakan sebagai agama yang mengajarkan adab-adab yang lengkap kepada umatnya sendiri? Baiklah, mohon diperjelaskan dengan lebih lanjut. Okey, baiklah. Soalan itu tadi mengatakan bagaimanakah Islam boleh mempraktikkan adab dalam kehidupan seharian. Sebelum kita pergi kepada tajuk itu kita boleh bahas tentang apakah itu Islam. Islam ni berasal daripada bahasa Arab, artinya sejahtera, aman dan harmoni. Dan dari segi istilahnya pula, ia memberi makna menyerah diri kepada pencipta yang maha berkuasa dengan mentauhidkannya dengan penuh keyakinan serta melaksanakan segala suruhan dan meninggalkan larangannya. Okey, baiklah.
Daripada sini kita dapat lihat bahawa Islam ini sangat sempurna daripada dia diciptakan oleh Allah, iaitu kita mentauhidkannya. Allah sebagai Tuhan dan agama ciptaan Allah ini lengkap, sempurna dari segala peraturan dan juga undang-undang, merangkumi penyusunan hidup manusia. Baiklah, kita akan teruskan kepada adab yang ada, iaitu adabnya ada banyak. Adab ketika makan, adab tidur, banyak yang telah dipraktikkan daripada cara hidup Nabi Muhammad. Seperti adab berpakaian, iaitu cara kita memakai perpakaian. Dan pada masa kini juga kita dapat lihat bahawa ada perpakaian tu tidak dipraktikkan daripada Nabi Muhammad, iaitu kita lebih suka berpakaian daripada orang-orang kafir, seperti memakai pakaian yang ketat yang kita boleh lihat di media sosial yang dibangga-banggakan oleh orang ramai dan dipost di dalam contohnya Instagram, Facebook dan sebagainya. Sedangkan pakaian Rasulullah yang selalu beliau pakai ialah seperti jubah, serban, memakai celak dan sebagainya. Itu salah satu daripada surah Rasulullah, iaitu cara penampilan Nabi. Baiklah, kita akan teruskan dengan adab ketika berbicara lah. Okay, adab ketika berbicara. Seperti kita tahu, kita sebagai manusia yang diberikan nikmat untuk bercakap dan ada yang tidak diberikan nikmat itu, tapi kita yang dapat nikmat bercakap ini, kita haruslah menggunakan nikmat kita ini untuk membesarkan Allah SWT. Jadi kita mestilah memperhatikan adab yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah, seperti ketika bercakap tu kita haruslah bercakap dengan berbicara yang baik. Jadi cara untuk kita bercakap dengan baik ni, kita mestilah menjaga hati orang lain. Kita cakap benda yang tidak kotor seperti menghina orang lain dan percakapan makian semua tu kita janganlah buat. Okay, yang kedua ialah tidak ribah. Tahukah apa itu ribah? Ribah ni adalah perbuatan yang seorang itu menceritakan keburukan orang lain, menceritakan tentang perkara-perkara yang dia tidak suka untuk kau cerita. Jadi kalau ini memang selalu kita buat, kita cerita walaupun dia tak suka kita cerita ya. Jadi janganlah buat. Ini antara adab-adab ketika bercakap. Seterusnya adab ketika Rasulullah bercakap, dia selalu melihat wajah orang yang dia ingin bercakap, dan kalau ada orang mau cakap dengan dia, dia mesti tengok depan-depan secara bersemuka dan tidak maling-maling gitu. Jadi kita mestilah tengok kita mesti tengok wajah dia. Jangan kita begini, sekejap-kejap tengok begini. Mestilah orang tu tak suka. Jadi kita mestilah cuba, walaupun susah macam kita tengok begini. Biasanya kita tengok telefon, kita bercakap sama orang tu. Jadi kalau boleh elakkanlah. Dia boleh menyinggung perasaan seseorang. Seterusnya, kita ketika bercakap tu janganlah kita suka memotong cakap orang lain. Memotong cakap orang lain. Contohnya kalau orang tu bercakapkan dengan semangat, dia semangat bercakap. Dia bercerita-cerita, tiba-tiba kita cakap, terus kita potong dia punya percakapan tu, kita cakap benda lain. Jadi dia macam gantung lah. Terus kadang-kadang orang tu pun dia lupa untuk
lupa apa yang dia mau cakap lepas tu. Situ banyak keburukan, jadi kita janganlah ego dan perbuatan itu sangatlah tidak sopan ya. Jadi janganlah buat. Lepas tu dalam percakapannya ini yang penting juga, kita mestilah jujur. Bercakap jujur, jangan menipu. Seperti zaman Rasulullah dulu, dia anda menipu, dan banyaklah cara untuk supaya kita anda menipu. Contohnya ada satu kisah dulu saya pernah dengar daripada ustaz apa namanya tu, entah dah lupa. Tapi ustaz tu pernah cakap yang dulu cara Rasulullah dia memang dah pernah menipu. Contohnya datang satu orang ni kan, dia tengah dikejar oleh satu orang. Ketika tu dia melimpas depan Nabi lah. Terus dia cakap, kalau ada orang di sini, kalau ada orang tu kejar aku, jadi jangan beritahu aku ada di mana. Jadi cara Nabi untuk tidak menipu di situ, ni Nabi yang bukan cerita yang ustazah tu lah, ini yang Nabi yang cakap sendiri. Dia tiba-tiba orang yang kejar tu datang, terus dia tanya Nabi. Jadi Nabi pun cara dia tidak menipu di situ, dia kan dia dari situ, dia bergerak sedikit ke tepi, tapi dia tengoklah orang tu, dia bergerak sedikit ke tepi dan dia cakap, sejak saya berdiri di sini, saya tidak nampak orang berlari dan minta apa-apa. Di situ Nabi cuba untuk tidak menipu, tapi perkara tu memang benar. Jadi kita dapat lihatlah di situ bagaimana Nabi ini seorang yang jujur, dan cara dia cuba untuk tolong dia punya sahabat, dan dia seorang yang jujur. Itulah antara adab ketika bercakap. Okey, seterusnya kita akan terus kepada yang kedua ialah, ini yang terakhir lah, adab ketika makan. Adab ketika makan ni kita boleh cakap, memang kita ni sebagai manusia memang tak boleh kalau tak makan. Jadi kita boleh meninggal coy. Jadi kita mestilah memperhatikan bagaimana Nabi makan. Pertama sekali, Nabi makan dia baca doa sebelum makan. Macam kita tahu, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Tapi sebenarnya itu adalah doa kalau kita nampak makanan. Kalau doa makan, lupa. Kalau doa makan buah pun ada juga sebenarnya, Allahumma barik lana fi samarina. Okey. Seterusnya adab Nabi juga, Nabi ni dah suka minum ataupun makan benda yang panas. Jadi itu sebenarnya makruh lah kalau Nabi dah suka kan. Jadi kita tak boleh makan makanan yang panas. Seterusnya Nabi makan tangan kanan, dan Nabi ni dia kan suka jaga dia punya hati orang lain. Jadi kalau dia nampak makanan tu, dia dah cakap yang dia nak suka, dia akan makan je. Kalau benda tu memang halal lah, dia akan makan. Jadi di situ kita dapat lihat adab, banyak lagi adab ni. Kalau cerita ni daripada hidup Nabi, kita banyak adab yang kita boleh ikut. Jadi bolehlah kita belajar lagi adab-adab yang Nabi telah berikan kepada kita. Semua cara hidup Nabi itu kita patut ikut, kerana Nabi itu adalah role model kan. Jadi kita mestilah ikut je apa yang Nabi ajar. Sebab semua benda tu betul. Jadi lagi macam apa? Okey. Jadi di sini kita mestilah perhatikan kan. Dan saya rasa itu sahaja daripada saya. Sekian. Harap menjawab persoalan. Baiklah, terima kasih kepada pelajar kedua kita, Dai Mustaqim bin Zuhardi, sebagaimana beliau telah mengatakan mengenai adab-adab, hampir semua adab-adab yang kita
yang kita seharian yang kita lakukan, yang dikatakan beliau sebentar tadi. Okey, baiklah, mengenai apa yang, beliau cakap tadi, Islam itu namanya sejahtera, yang kita pinjam daripada bahasa Arab iaitu salama, artinya sejahtera, aman, damai. Kalau syarak pula berarti tunduk dan patuh kepada keesaan dan kekuasaan Allah, itu dari segi syarak. Baiklah, macam mana pula Islam itu mengajar, a a apa kaitan Islam dengan adab itu sendiri? Seperti yang dikatakan oleh, panel kedua kita, Islam itu sendiri adalah, kita tahu Islam itu adalah agama yang syumul, lengkap, tidak berubah, mengikut masa-masa dan selalu dan digunakan, daripada zaman Rasulullah sampai hari kiamat dan tidak akan berubah dan lengkap dan sempurna, tidak ada salah menyalah dalam Islam itu sendiri. Baiklah, sudah tentu dalam Islam itu akan, mengajarkan adab-adab. Bagaimana adab-adab Rasulullah, tunjukkan dulu, begitulah adab-adab yang kita akan lakukan pada masa kini. Uh, Contoh, adab-adab yang dikatakan, oleh panel kedua kita tadi iaitu adab berbicara. Macam mana Rasulullah berbicara, iaitu tidak memalingkan muka kepada pembicara, dalam pembicaraan tersebut, tidak bermasam muka, bermanis muka. Kita kena bercakap dengan sopan, kita kena jaga, aib orang lain, kita tidak boleh ribah semasa percakapan. Itu adalah, sunnah-sunnah, apa yang, Rasulullah ajarkan kepada kita. Dari dulu lagi, 1400 tahun dahulu sampai sekarang. Itulah, adab-adab yang, selari dengan syariat Islam kita. Dan juga kisah Nabi, yang sebentar tadi. Saya tertarik dengan kisah, kejujuran Nabi. Nabi, telah digelarkan Al-Amin, iaitu jujur pada suatu ketika dahulu. Apabila baginda mengatakan matahari terbit dari barat, maka semua percaya matahari akan terbit dari barat. Dan, kisah yang dikatakan, beliau sebentar tadi, iaitu dai mustaqim kita, mengenai, peralihan berdirinya tempat Rasulullah. Di situ kita boleh tahu, Rasulullah, telah mengalihkan, tempat, baginda berdiri, dan apabila baginda berdiri di tempat yang berbeza, di situlah baginda mengatakan dia tidak nampak, ada sahabat yang berlari. Tetapi apabila, kita tengok kembali bila baginda berdiri di tempat yang pertama, yang mula-mula sekali, yang sebelum beralih kepada tempat berdiri yang kedua, baginda sebenarnya nampak. Tetapi apabila baginda telah beralih kepada tempat berdiri yang kedua tadi, beralih sedikit, sejak tempat berdiri kedua itu baginda tidak nampak ada sahabat yang lalu. Di situ nampaknya, Nabi memang jujur, memang tidak ada salah silap. Begitu juga dengan wanita tua yang menanyakan kepada Nabi mengenai orang-orang yang masuk syurga. Sama ada, adakah orang-orang yang tua akan dapat masuk syurga? Tidak, kata Nabi. Kerana apa? Kerana orang yang masuk syurga semuanya muda-muda, jejak yang sihat, perempuan-perempuan yang muda, cantik. InsyaAllah kita juga akan masuk syurga suatu hari nanti. Amin, insyaAllah. Okey, seterusnya, kita beralih pula kepada panel yang pertama, iaitu saudara Pio Amirul Ikhwan kita. Ya, di situ nampaknya telah bersedia ya, Pio handsome kita pada hari ini. Okey, Pio Amirul. Ada soalan untuk anda mengenai Islam satu cara hidup juga. Okey, soalannya berbunyi begini. Sejauh manakah pengaplikasian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai role model pada masa kini dalam kalangan umat Islam? Sejauh manakah pengaplikasian role model, iaitu qudwah hasanah, apa yang diajarkan Nabi kepada kita, sejauh manakah pengaplikasian pada umat Muslim pada masa kini? Dipersilakan memberi, pendapat anda untuk mengulas soalan tersebut. Baiklah, terima kasih kepada Tuan Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimanakah qudwah hasanah itu diaplikasikan pada zaman kini ya? InsyaAllah, pertama sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapakah Rasulullah ini? Rasulullah ini merupakan Nabi dan Rasul yang terakhir yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada akhir zaman. Nabi ini juga merupakan Nabi dan Rasul yang terbaik antara semuanya. Kerana
salah satu daripada mukjizat Nabi ni ialah Nabi Muhammad SAW sahajalah yang boleh memberikan kita syafaat nanti di akhirat kelak. Seperti mana yang kita tahu, ada beberapa cerita yang saya pernah dengar dan saya pernah belajar mengatakan ada manusia ni di akhirat nanti bertanya kepada Nabi Musa, Nabi Ibrahim yang dekat dengan Allah. Mereka bertanya, adakah Nabi Ibrahim dan Nabi Musa ini boleh memberi syafaat kepada mereka? Namun mereka menolak. Mereka menjawab, pergilah kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah ini, mereka bukan setakat baginda bukan setakat menolak, tapi baginda menarik lagi dia punya umat-umatnya untuk diberikan syafaat kepada mereka. Allah subhanallah. Jadi Rasulullah sebagai kedua hasanah, sebagai contoh yang terbaik dalam umat Islam pada akhir zaman ini. Bagaimanakah diaplikasikan? Alhamdulillah, pada zaman sekarang ini terdapat hadis. Hadis ini ada memberi sedikit dan menggambarkan serba sedikit tentang sunnah Rasulullah SAW. Sunnah Rasulullah ni apa? Sunnah Rasulullah ini merupakan perbuatan yang baik yang dibuat oleh Rasulullah daripada dia menjadi seorang Rasul sehingga dia meninggal dunia. Jadi dengan hadis ini, kita boleh nampak dan lihat dan mempelajari banyak daripada apa yang Rasulullah buat, apa perangai Rasulullah, apa perbuatan Rasulullah, apa yang dipakai oleh Rasulullah dan macam mana perwatakan Rasulullah ini. Jadi kita boleh nampaklah bahawa ada banyak jugalah sunnah Rasulullah ini diaplikasikan dalam kehidupan seharian kita. Sebagai contoh, kita membaca doa sebelum masuk ke tandas dan selepas keluar tandas. Itu juga sebenarnya adalah salah satu daripada sunnah Rasulullah SAW. Dan salah satu sunnah yang paling senang yang kita boleh buat bila-bila masa saja di mana jua anda berada, iaitu senyum. Senyum itu dikatakan sedekah dan juga merupakan sunnah Rasulullah. Mungkin ramai yang tidak tahu. Jadi di sini saya ingin memberitahulah bahawa senyum itu pun sunnah Rasulullah kerana terdapat suatu hadis, tak silap saya, di mana sahabat Rasulullah ini melihat Rasulullah ini tersenyum hampir setiap masa. Jadi kita boleh nampaklah bahawa senyum ini merupakan sunnah. Lagi seterusnya beberapa sunnah lagi yang kita boleh aplikasikan dalam kehidupan seharian kita ialah membaca Bismillahirrahmanirrahim dalam setiap apa yang kita lakukan. Tetapi perbuatan itu hendaklah perbuatan yang baik. Macam contoh, memakai baju. Memakai baju pun kita boleh membaca doa dan juga boleh juga membaca Bismillahirrahmanirrahim. Itu pun adalah salah satu sunnah juga. Jadi sunnah ni senang untuk dibuat. Dan juga dengan sunnah ini kita boleh mencontohi Rasulullah SAW sebagai kedua hasanah dan kita boleh mendapat pahala. Selain itu, kalau kita menjaga sunnah ini, kita boleh mendapat syafaat Rasulullah. Macam banyak cerita kan yang kita selalu dengar. Rasulullah ni akan mengenali umatnya apabila umatnya selalu membuat sunnahnya, selalu mengamalkan sunnahnya. Jadi kita boleh mendapat syafaatlah di akhirat nanti kalau kita selalu mengamalkan sunnah Rasulullah ini. Selain itu, Rasulullah sebagai qudwah hasanah. Banyak juga kita boleh lihat, kita juga ada mempelajari sirah Rasulullah dalam mata pelajaran PAI, dalam sekolah rendah, sekolah menengah.
Jadi kita boleh nampaklah bahawa Rasulullah ni memang memainkan peranan yang amat penting dalam kehidupan seharian kita sebagai seorang Muslim. Walaupun Rasulullah sudah lama meninggalkan dunia ini. Tapi itulah, kita kena ingatlah bahawa Rasulullah sebagai kedua hasanah ini tidak boleh dinafikan. Jadi itulah, biarpun kita nampak, kita lihat ramai tokoh-tokoh yang hebat. Macam contoh Newton. Dia menjumpai graviti kan. Sebabkan Apple sahaja dia boleh kaji tentang graviti. Tapi itu kita tidak boleh jadikan sebagai contoh. Sebab yang pertama, dia bukan Islam. Dan lagi satu, takkanlah kita mau menjadikan Apple jatuh lepas tu kaji pasal graviti itu sebagai kita punya sebagai kita punya contoh kan. Takkanlah kita mau amalkan macam tu. Tapi kita boleh amalkan dia punya usaha. Usaha dia untuk mencari pasal graviti itu. Itu kita boleh amalkan. Tapi Rasulullah ni dia bukan setakat daripada pakaian apa semua tu. Dia daripada semua perbuatan dia sunnah, lepas tu semua boleh dijadikan contoh. Jadi dengan sunnah ni kita boleh mendapat banyak pahala, dan selain itu itulah yang tadi tu, boleh mendapat syafaat. Lepas tu salah satu daripada contoh juga macam yang tadi tu, yang saudara Mustaqim tadi katakan, ketika kita makan, kalau kita tidak suka sesuatu itu, kita jangan terus menolak makanan tersebut. Kita boleh tolaknya secara diam-diam ataupun kita makan saja tanpa berkata apa-apa. Jangan kita terus tolak mentah-mentah. Jangan kita terus cakap, saya tidak suka ni, tidak sedap. Dia akan menyinggung perasaan tukang masak tersebut. Jadi itu tidak bagus. Membawa kepada dosa, membawa kepada iri hati, membawa kepada banyaklah penyakit-penyakit. Alhamdulillah. Penyakit-penyakit hati ini kan. Jadi itulah Rasulullah sebagai kedua hasanah. InsyaAllah banyak diaplikasikan. Dan seperti mana juga Mustaqim kata tadi, memakai jubah. Itu pun salah satu juga daripada sunnah Rasulullah ni kan. Jadi insyaAllah kita ni sunnah ni kalau tidak diamalkan setiap hari pun tidak apa. Sebab tidak orang yang paksa kan. Tapi lebih eloklah kalau kita mengamalkannya setiap hari. Sebab bukan juga susah. Senang. Kalau kita senyum, dapat pahala sunnah. Jadi itulah kesimpulan kecil lah saya di sini. Amalkanlah sunnah Rasulullah ini dalam kehidupan seharian, dan jadikanlah Rasulullah ini sebagai kedua hasanah kita, sebagai contoh kita yang terbaik. Jadikanlah Rasulullah ini sebagai kita punya idola. Janganlah kita menjadikan kumpulan Korea, K-pop, BTS sebagai kita punya idola. Itu salah satu perkara yang tidak baiklah. Apa sejak dia orang buat kan? Dia orang hanya menyanyi dan muka handsome tapi plastik. Kalau Rasulullah semuanya genuine. Kalau kata Cikgu Ismail, semuanya memang asli. Rasulullah. Jadi daripada perbuatannya memang semua alhamdulillah semua asli dan juga semua baik. Kalau BTS tu kita belum tahu lagi kan di belakang dia macam mana. Mungkin dekat depan kita aja dia nampak baik, tapi sebenarnya di belakang, terutamanya orang bukan Islam lagi, berak tidak cuci. Itu salah satu dia lah kan. Malas juga mau ulas panjang-panjang, takut nanti ada yang terasa. Tapi itulah. Sekian sajalah daripada saya. Assalamualaikum. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Tuan Moderator. InsyaAllah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih kepada panel pertama kita, PU Amirul Ikhwan. Sungguh panjang ulasan beliau mengenai kedua hasanah, iaitu role model yang
yang disumberkan dan didasarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, qudwah hasanah juga kita sebenarnya jikalau kita tengok negara-negara di Arab Saudi, Uzbekistan, Pakistan, Afghanistan dan stan-stan semua tu, sebenarnya mereka telah mengamalkan sunnah-sunnah qudwah hasanah Rasulullah ni selalu tiap hari. Contoh dia, kita selalu panggil Pak Arab macam tu kan. Kita tengok macam mana pemakaian mereka. Sunnah tu sebenarnya sudah menjadi tradisi pada mereka, sudah menjadi satu perkara yang biasa bagi mereka untuk memakai serban, untuk memakai jubah. Mereka sudah biasa memakai itu. Dan juga mungkin ada yang tidak paksa kita untuk sunnah, untuk melakukan sunnah. Tetapi sebagai cinta, bukti cinta kita, sayang kita kepada Rasulullah, sebagai bukti kita untuk mengenali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satu dia. Dan juga salah satunya Rasulullah sering menjaga kebersihan. Rasulullah juga sering solat taubat. Walaupun Rasulullah dijamin masuk syurga, tapi Rasulullah sering melakukan solat taubat walaupun maksum. Dan juga kerana perintah Allah juga. Kerana perintah Allah, kerana Allah telah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 222, potongan ayat tersebut, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, iaitu sesungguhnya Allah suka orang yang bertaubat dan Allah suka orang-orang yang sentiasa menjaga kebersihan. Itulah qudwah hasanah yang Rasulullah tunjukkan selain daripada senyum dan juga perkara-perkara yang dibahaskan oleh pertama sebentar tadi. Seterusnya kita beralih pula kepada panel yang kedua, iaitu soalan yang terakhir untuk panel kedua. Baiklah, dai mustaqim. Islam adalah salah satu cara hidup. Bagaimanakah pandangan anda mengenai hukum, hakam dan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah dan Islam itu sendiri yang diciptakan oleh Allah? Bagaimanakah hukum hakam tersebut dapat membentuk pribadi Muslim pada zaman kini? Bukan saja pribadi Muslim, tetapi juga pribadi-pribadi orang-orang yang tidak Muslim tetapi tertarik kepada Muslim, yang sehingga menyebabkan orang-orang yang bukan Islam tertarik kepada Islam. Bagaimanakah syariat-syariat Allah membentuk kepribadian Muslim yang begitu mantap? Dipersilakan. Baiklah. Soalan yang panjang tapi dia punya apa sikit kita boleh dengar sana. Jadi Islam ni adalah satu agama yang benar. Jadi hukum hakam tu kita dapat lihat daripada firman Allah sendiri dan juga sunnah-sunnah Nabi yang banyak telah dizahirkan dan dipraktikkan di negara kita sendiri, iaitu daripada segi ekonomi pun ada tentang Islam, pendidikan ada tentang Islam, sosial pun semua pun ada. Islam ni kita dapat lihat dari sini, daripada Al-Quran dan Sunnah tu sendiri boleh menceritakan semua sekali, daripada kita bangun tidur sehinggalah kita tidur balik. Itu juga kita dapat daripada sunnah Nabi, kita boleh amalkan daripada bangun tidur pun ada baca doa semua. Daripada bangun terus masuk dalam tandas semua memang ada sunnah Nabi, dan bila kita buat sunnah Nabi itu buat kita dapat pahala. Itulah kita dapat lihat Islam ni senang. Jadi seperti yang kita tahu, Al-Quran dan As-Sunnah juga menceritakan tentang hukum hakam kan. Jadi daripada ekonomi, hukum hakam yang diceritakan seperti halal, faktor halal dan juga haram. Dan banyak firman-firman Allah dan hadis Nabi yang cakap, antaranya lah yang kita boleh ceritakan tentang halal, tentang haram lah. Tentang haram seperti mengharamkan riba, iaitu bunga daripada pembelian dan juga semua itulah. Lepas tu seperti maisir, iaitu judi, tadlis. Tadlis ni penipuan lah dalam jual beli semua, tadlis. Lepas tu ghish
Ghish ke? Macam menutup cacat dalam suatu perniagaan. Contohnya lah, hukumnya situ memang kita tak boleh lah. Contohnya kita dalam satu satu plastik tu kan, plastik tu kita tengok di atas tu macam buah-buah tu, oh bagus je. Sekali yang di dalamnya dah bagus, buruk, yang lama. Jadi situ kita dapat lihat sebenarnya hukum hakam yang diberikan oleh Allah ni yang telah dicatatkan dalam Al-Quran tu sebenarnya benda yang betul dan bagus supaya kita pun dah rasa macam tersinggung lah. Contohnya tadi kita dapat lihat menutup cacat dalam jual beli tu. Seterusnya seperti ada lagi yang halal yang kita memang tak boleh buat seperti minum arak. Dan ada juga dicatatkan situ tentang balasan seperti hukum hudud yang kita kena baling batu semua rejam sebat memang telah adalah dalam Al-Quran ni. Jadi situ kita dapat lihat Islam ni memang sempurna dan betul. Kalau dalam halal ni senang lah, kita boleh tengok perkara yang halal yang kena cakap dalam Al-Quran ni macam sedekah, bayar zakat. Kita antara 5 hukum Islam yang yang utama bayar zakat lah. Jadi tapi yang bagi kemampuan, ada yang dah mampu jadi dia yang terima zakat, yang mampu bayar zakat. Situ kita dapat lihat hukum hakam Islam tu sangatlah sempurna. Jadi hukum ni boleh membentuk peribadi Muslim lah, kepribadian diri sendiri. Seperti banyak dikatakan dalam Al-Quran, adab-adab dalam sosial lah kita boleh cakap kalau perkara ni. Kita ni sebagai manusia mestilah menjaga adab dan juga dan kita mestilah yang senang cerita lah, umat Islam ni melarang kita untuk menzalimi diri sendiri dan juga keluarga dan juga orang lain. Situ kita ni mestilah ingat bahawa Allah telah catatkan semuanya dalam Al-Quran. Jadi kita boleh rujuk dalam Al-Quran dan juga Sunnah. Dan banyak lagi seperti daripada alim ulama, semua itulah. Dalam hukum hakam yang diceritakan dalam Al-Quran juga dari pendidikan. Jadi dulu, sebenarnya pendidikan ni dari dulu lagi. Kita ni pun sebagai pelajar dan juga nanti sebagai guru pun kita mestilah sentiasa belajar. Kita tidak akan terlepas daripada belajar. Seperti dulu ada kisah Nabi Adam sewaktu diciptakan. Waktu tu waktu Nabi Adam diciptakan, dia kena kumpul lah semua makhluk yang ada di sana yang waktu tu, seperti manusia, jin, malaikat dan malaikat lah. 3 ni lah. Lepas tu kena ceritakan lah yang di bumi ni ada apa, di alam ni. Kena beritahu yang ni ada pokok apa semua. Jadi selepas daripada pembelajaran tu, Allah SWT tanya dorang balik, siap untuk ceritakan apa yang Allah cerita tadi. Jadi di situ kita dapat lihat bahawa Nabi Adam lah yang paling ingat sekali. Jadi akal tu memang kena bagi oleh Allah kepada Nabi Adam. Kepada kita lah umat manusia, akal fikiran yang paling bagus. Jadi kita sebagai umat manusia tidak akan terlepas daripada hukum hakam, dan kita dapat lihat sendiri Islam ni sempurna. Jadi daripada ini kita boleh menarik orang-orang luar. Kita beritahulah yang sebenarnya Islam ni sempurna. Kita dapat lihat sendiri daripada Al-Quran. Dari dulu lagi memang dah diubah Al-Quran tu. Dia tetap daripada zaman dulu sampai sekarang. Jadi kita dapat menarik orang luar, dia tengok Al-Quran ni memang lengkap sudah, dan ada lagi
support daripada sunnah-sunnah Nabi untuk melengkapkan apa yang perlu kita buat di seumur hidup kita. Jadi di situ saya rasa itu sahaja kali. Saya pun tak tahu sama cakap apa. Okey, harap itu menjawab soalan. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih kepada penyanyi kedua kita, Dai Mustaqim bin Suhardi, atas apa yang beliau telah ulaskan sebentar tadi mengenai syariat-syariat dan undang-undang Allah, undang-undang Islam itu sendiri. Mengenai perkara-perkara yang dibahaskan, beliau sebentar tadi mengenai hukum-hukum undang-undang Allah yang mampu menarik. Bagaimana hukum-hukum tersebut mampu menarik orang-orang yang bukan Islam masuk ke dalam Islam. Sebagaimana contoh-contoh adalah Rasulullah itu sendiri. Macam mana peribadi akhlak Rasulullah yang dikatakan Al-Quran oleh Aisyah. Aisyah ditanya bagaimanakah akhlak Rasulullah, peribadi Rasulullah? Maka jawab Aisyah adalah Al-Quran. Bagaimana ilmuwan-ilmuwan falsafah-falsafah barat telah banyak yang masuk Islam kerana mereka telah tidak menjumpai sebarang kesalahan pun dalam Al-Quran. Malah mereka punya menjumpai kebenaran dalam Quran. Sebagai contoh, marujal bahrain yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Di antara air laut dan air sungai tidak akan bercampur antara satu sama lain, dan ada batas antara satu sama lain yang mereka tidak boleh masuki. Itu salah satu dia. Salah satu lagi contoh adalah sungai-sungai di bawah laut, dan juga salah satu dia adalah mumia Fir'aun yang ditenggelamkan di laut mati itu pada zaman Nabi Musa untuk diberikan pengajaran kepada kita. Itu adalah salah satu perkara-perkara kebenaran yang diungkapkan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, banyak lagi syariat-syariat dan hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah kepada kita umat Islam untuk membentuk peribadi kita yang mulia. InsyaAllah jika kita amalkan dengan sebaiknya, jika kita hayati dengan sebaiknya, jika kita renung-renungkan diri kita dan mengubah ke arah kebaikan dengan sebaik-baiknya, insyaAllah dapat membentuk mula-mula daripada hati kita, daripada tangan dan kemudian anggota zahir badan kita untuk sentiasa mengikuti aliran aliran Islam itu sendiri, sehingga membentuk pribadi kita yang mulia, insya-Allah. Baiklah, masa kita telah mencemburui, masa pun tidak terasa berlalu begitu pantas sekali. Nampaknya kita telah sampai ke penghujung rancangan forum kita pada malam ini. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada PU kita, Dai kita, PU Amin Ikhwan dan Dai Mustaqim atas ulasan dan pendapat yang telah mereka katakan sebentar tadi. Dan juga terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang setia mendengarkan kami di rancangan ini. Jangan lupa like dan subscribe. InsyaAllah dipermudahkan urusan anda dan urusan kita semua. InsyaAllah. Yang baik itu datang daripada Allah, dan yang jahat itu, yang buruk-buruk itu datang daripada diri saya sendiri, walaupun hakikatnya kedua-duanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah semoga bermanfaat untuk kita, dan jangan lupa like ya. Okey, insyaAllah. Ma'assalamah, itu sahaja daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.